Semasa Sharon diikat, Sharon menyuruh Bobby melakukan apa saja yang dia nak kat atas diri dia. Diorang buat benda ni selama berhari-hari. Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 13 Oktober 1996, seorang lelaki pertengahan umur yang bernama Victor Lopatka balik ke rumah selepas seharian bekerja. Pada pagi tu semasa breakfast, isterinya yang bernama Sharon bagi tahu yang dia nak pergi ke Georgia untuk bertemu dengan kawan baik dia. Memandangkan Sharon ni bekerja dari rumah dan selalu deal dengan online advertising, dia tak kisah sangat pun kalau Sharon ni jumpa kawan-kawan dia. Sebab Sharon ni memang jarang keluar sangat lah. Sekali-sekala keluar jumpa kawan tu, apalah salahnya kan? Tak ada apa-apa yang dia nak ragui. Tetapi masa Victor dekat tempat kerja, dia teringat balik kata-kata Sharon. Jarak rumah diorang di Ellicott City di Maryland dengan Georgia tu bukan dekat tau geng, 1000 lebih kilometer kot. Untuk bagi korang perspektif lah, jarak Perlis ke JB pun dah 820 kilometer. Dan Sharon pula plan nak pergi naik kereta je. Hati Victor dah tak sedap dah. Sepanjang hari Victor ni tak sedang duduk. Dia cuba juga call rumah tapi tak ada orang jawab. Korang kena ingat tau, ini zaman 1990-an, tak semua orang ada handphone lagi. So sesampai je dia dekat rumah, dia terus panggil isteri dia, tetapi tak ada jawapan. Jenuh lah dia cari sekeliling rumah tapi tak nampak bayang-bayang pun. Baju-baju Sharon pun ada lagi. Mungkin betul lah yang isteri dia pergi keluar kejap. Mungkin dia akan sampai balik ke rumah pada malam ataupun esok pagi. Tetapi dia perasan satu surat yang diletakkan di meja sebelah katil. Dan dekat dalam surat tu Sharon menulis, "Kalau tubuh aku tak ditemui, jangan risau. Ketahuilah aku berada dalam keadaan aman." Dah kenapa pula ni? Tak membuang masa, Victor terus call polis dan report apa yang dia jumpa. Mula-mula tu polis ingatkan ini kes-kes biasa je. Kes wanita curang. Memang selalu sangat diorang hadap benda-benda macam ni. So inspektor yang bertugas mengatakan ada kemungkinan Sharon melarikan diri dengan lelaki lain. Tetapi bila Victor menunjukkan surat tu kepada inspektor, okey, ni dah jadi kes lain dah ni. Benda pertama yang polis tanya adalah, apa sebenarnya kerja si Sharon? Victor cakap yang Sharon ni bekerja daripada rumah dan selalu melekat dekat depan komputer. So polis pun check lah komputer Sharon ni. Apa yang polis jumpa memang sangat-sangat membimbangkan guys. Sepanjang diorang berkahwin tau, Victor tahu yang Sharon ni akan menghabiskan masa di dekat depan PC sepanjang hari. Sejak diorang berkahwin pun, Sharon ni dah memulakan bisnes sendiri dengan membuat advertising online untuk syarikat-syarikat kecil tempatan. Tetapi dia tak tahu pun si Sharon ni sebenarnya ada sembunyikan rahsia yang gelap. Polis telah berjaya menjumpai perbualan email yang hampir 900 muka surat. Perbualan tu adalah di antara Sharon dengan seorang lelaki yang mempunyai nickname Toyman and Slowhand. Dekat dalam tu bukan hanya involve dengan benda-benda gatal-gatal je guys, tetapi diorang mempunyai keinginan untuk merealisasikan fantasi yang lagi jijik, yang lagi pelik. Sharon Rena Denberg dilahirkan di Baltimore, Maryland pada 20 September 1961. Dia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat-sangat strict tau. Mak bapak dia adalah penganut Yahudi Ortodoks yang betul-betul tegar. Bapak dia pula iaitu Abraham Denberg adalah tokoh yang disegani dalam masyarakat Yahudi di Baltimore. Sharon ni dibesarkan macam budak-budak normal je. Dia melibatkan diri dengan sukan dan memasuki choir sekolah. Menurut kawan-kawan yang mengenali Sharon, diorang describe Sharon ni memang biasa sangat, normal. Dia tak menyelah dan tak juga dibuli. Pada tahun 1991, pada umur Sharon 27 tahun, dia telah bertemu dengan cinta hatinya yang bernama Victor Lopatka yang bekerja sebagai buruh binaan. Dan pada penghujung tahun tu juga, diorang telah berkahwin. Lepas dia berkahwin, Sharon berpindah ke Ellicott City, Maryland untuk tinggal bersama suami dia. Suami dia pun walaupun bekerja sebagai seorang buruh, bukan buruh biasa-biasa kan, memang berharta punya family lah. Tetapi family Sharon ni tak berapa setuju dengan perkahwinan diorang ni. Salah seorang daripada kawan rapat Sharon mengatakan yang Sharon ni sebenarnya mencari jalan untuk keluar daripada hidup dikongkong daripada family dia. So itulah sebab dia berkahwin. Tetapi walaupun macam tu, pada lebih kurang awal tahun 1995, syarikat Victor sebenarnya mengalami masalah kewangan dan beberapa pekerja terpaksa dibuang. Mujurlah Victor ni tak kena. Tetapi disebabkan ini, dia terpaksa kerja lebih masa dan jarang ada dekat rumah. Untuk membantu keuangan diorang, Sharon mula mencari kerja. Tetapi disebabkan tak ada CJ pengajian tinggi dan pengalaman bekerja, Sharon memilih untuk buat kerja online je. Lebih kurang macam online marketing lah. Dia belajar macam mana nak buat website dan cuba untuk promote local business dekat mana-mana forum.
handphone. Inilah zaman blog-blog. Kalau korang nak tahulah, pada era tahun 2000, ramai gila orang Malaysia kaya hanya dengan buat blog je. So si Sharon ni adalah orang yang pertama berkecimpung dalam membuat duit menerusi internet. Bukan tu je, Sharon juga menawarkan khidmat psikik dan nasihat hubungan suami isteri dekat forum-forum. Salah satu perniagaan yang memerlukan khidmat Sharon ni adalah website-website dewasa. Dalam dia duk promo-promo tu, pelan-pelan dia mula berjinak dengan website-website macam tu. Especially website yang berkenaan dengan yang ganas-ganas dan ikat-ikat. Mula-mula tu hanya suka-suka je. Yelah, suami keluar pergi kerja pagi, balik pun pagi. Kadang-kadang tak balik langsung. So kebanyakan masa dia memang duduk sorang-sorang je lah kat rumah. Kalau sebelum kahwin, dia sentiasa dikongkong. Sekarang ni dia bebas untuk buat apa saja yang dia suka. Tapi lama kelamaan, benda dah jadi lain pula. Dah jadi edited. Dengan menggunakan nama nickname Nancy Carson, dia mula involve dengan forum-forum dewasa. Tak cukup dengan tu, geng. Dia jual pula kandungan dewasa dekat website-website ni. Selalunya video yang berkaitan dengan wanita yang tak sedarkan diri diserang secara gatal-gatal. Side business Sharon lagi satu adalah menjual gambar kaki dia pula. Tak tahulah berapa dia charge. Jangan buat main-main tu. Memang ada orang yang sanggup beli, geng. Bukan gambar kaki je yang dijual. Sharon even jual spons pentot dia yang dah dipakai. Aduh, basin baik. Sharon langsung tak ada masalah nak discuss benda-benda macam ni dekat forum-forum dewasa dengan orang yang dia tak kenal langsung. Ada satu post Sharon dekat dalam forum ni. Sharon mengatakan yang dia mempunyai fantasi untuk didera dan diseksa sampai nyawanya ditamatkan. Dia juga mengatakan yang dia nak sangat merasai bagaimana rasa dicekoh saat dia melakukan hubungan intim. Dan yang bestnya, semua benda ni berlaku di belakang pengetahuan suami dia. Apa yang Victor tahu adalah Sharon hanya mencari duit untuk membantu keuangan keluarga diorang. Itu sahaja. Walaupun Sharon ni mempunyai keinginan yang pelik, yang songsang, dia tak pernah share apa-apa pun dengan Victor tau. Kehidupan dia orang sebagai suami isteri pun tak ada apa-apa beza pun dengan keluarga orang lain. Sharon ni pula tak pernah suruh si Victor ni ikat dia ke, gigit dia ke, pukul ke apa, tak ada langsung. So itulah yang membuat semua penemuan yang polis jumpa ni macam pelik sangat. Korang bayangkanlah, tempoh diorang berkahwin selama 5 tahun, dia tak pernah tahu pun rahsia gelap bini dia sendiri. Dalam penyiasatan polis, macam-macam diorang jumpa, guys. Nancy Carson digambarkan sebagai seorang pelakon dewasa dominatrix dan offer kepada sesiapa pun untuk menjadi hambanya dalam sesi video. Dalam satu iklan pula, Sharon bagi tahu yang dia mempunyai berat 135 kg dan mempunyai ketinggian 5 kaki 6 inci dan ingin mencari seorang yang ingin dijadikan hamba. Ada satu lagi iklan yang Sharon buat, tetapi kali ni dia pula nak jadi hamba dan diperlakukan seperti binatang. Polis menemukan lebih 50 iklan sebegini di forum-forum dewasa. Kebanyakan post-post ni agak generik dan tak ada ramai yang reply. Tetapi Sharon ada buat satu post yang membimbangkan beberapa minggu sebelum kejadian. Sharon ni pergi ke chat room dan offer untuk menjadi hamba dan diseksa sampai mati. Salah seorang daripada pengunjung website ni cuba jugalah untuk nasihat Sharon ni, jangan minta yang bukan-bukan. Tetapi Sharon memaki mamat tu tau. Dia mengatakan, aku bukan nak main-main. Aku betul-betul nak diseksa. Aku tak minta untuk diceramah dekat sini. Memang pada masa ni Sharon mendapat banyak reply daripada orang-orang yang berminat. Mula-mula tu diorang ingatkan si Sharon ni nak role play je, acah-acah mati, main-main lah lebih kurang. Tetapi bila diorang dapat tahu yang si Sharon ni gila, diorang terus belah. Gila kau, benda nak seronok-seronoknya, tak pasal-pasal kena kutip dengan polis pula kang. Tetapi dalam banyak-banyak yang reply tu, hanya ada satu je yang betul-betul berminat. Lelaki tu memakai nickname Toyman and Slowhand. Menurutnya dia mungkin berupaya untuk merealisasikan fantasi Sharon. Daripada situlah hubungan diorang berkembang. Nama sebenar Toyman adalah Robert Frederick Glass, atau lebih dikenali sebagai nama Bobby. Dia berumur 45 tahun dan bekerja sebagai computer analyst. Kawan-kawan sekerja Bobby ni describe Bobby adalah seorang yang rajin dan mesra dengan semua orang. Dia bertanggungjawab memastikan program cukai tempatan berjalan lancar dan juga cek penggunaan minyak petrol untuk kaki tangan kerajaan negeri. Mamat Bobby ni dah bekerja dekat pejabat kerajaan dah hampir 16 tahun dah. Dia telah pun berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Menurut isterinya yang bernama Sherry, Bobby adalah seorang yang suka sangat dengan programming. Kalau dia ada dekat rumah, dia akan habiskan setiap masa dia dekat depan PC daripada meluangkan masa dengan keluarga. Benda ni menjadi-jadi pada lebih kurang pertengahan tahun 1995. Menurut satu sesi interview, Sherry mengatakan yang dia dah hilang sabar dah bila anak diorang sendiri tanya yang sama ada Bobby ni sayang ke tak diorang lagi. Memandangkan Bobby ni selalu meluangkan masa dekat depan PC je memanjang, Sherry dah mula curiga. Korang jangan main-main dengan orang perempuan ni tau. Kalau diorang dah start syakwa sangka tu, diorang punya pisatan lagi hebat daripada FBI tau. So janganlah buat hal. So anyway, pada satu hari ketika Bobby ni pergi kerja, Sherry buka PC dan check browse history. Habis kantoi semua mat. Buka website-website tu je yang membimbangkan tau. Perbualan email di antara Bobby dan Sharon ni semua telah disimpan dekat dalam sebuah hard drive. Pada malam tu juga, Sherry pergi berdepan dengan suami dia. Pucat terus muka si Bobby. Sherry langsung tak sangka sepanjang 14 tahun diorang berkahwin, Bobby langsung tak pernah bagi tahu itu yang dia suka tau. Tak ada langsung tanda yang suami dia suka ikat-ikat ke, gigit-gigit
ke, semua tak ada. Hubungan intim diorang pun sangat-sangatlah biasa. Sherry describe Bobby ni sebagai seorang yang biasa sangat, seorang yang rajin bekerja dan tak suka sangat konflik. Tetapi di belakang mata yang memandang, itu sebenarnya minat Bobby. Malam tu juga Sherry bawa anak-anak dia balik ke rumah orang tua Sherry. Tak berapa lama selepas tu diorang berdua bercerai. Bobby telah berpindah ke rumah trailer yang disewanya di Lenore. Bobby dan Sharon mula berkenalan sejak awal Ogos 1996. Minat Bobby adalah untuk menyakitkan orang dan minat Sharon pula adalah untuk disakiti. So memang kenalah masing-masing. Dalam satu email Sharon kepada Bobby, dia mengatakan yang dia nak diikat dan dicekuh untuk menikmati klimaks. Dan si Bobby ni pula melayan. Perbualan email diorang ni berlangsung selama beberapa bulan guys. Korang bayangkanlah, email diorang ni saja kalau di print hampir 900 muka surat kan. Menurut inspektor yang ditugaskan untuk menyiasat kes ni, benda ni dah macam novel dah. So diorang berdua ni plan lah. Plan punya plan. Sampailah pada 13 Oktober 1996, Sharon menaiki kereta Honda Civic birunya ke perhentian kereta api Baltimore yang jaraknya 45 minit daripada rumahnya di Ellicott. Dia menaiki train pada pukul 9 pagi ke Charlotte, North Carolina, dan dia tiba di situ pada pukul 8.45 malam. Di stesen kereta api di Charlotte, Bobby ni dah tunggu dah. Diorang kemudiannya menaiki pickup truck milik Bobby dan drive sejauh 128 km ke rumah Bobby di Lenore, North Carolina. Dalam surat yang Sharon tinggalkan kepada Victor, dia mengatakan yang dia takkan pulang ke rumah dah, dan kalau apa-apa terjadi, jangan cari dia. Sharon sendiri merelakan diri dia untuk dibunuh. So apa yang berlaku dekat dalam rumah tu agak blur-blur juga geng. Yang ada hanya spekulasi semata-mata. Berdasarkan apa yang polis dah jumpa dalam perbualan Bobby dan Sharon, polis di North Carolina membuat pantauan di kediaman Bobby untuk beberapa hari. Tetapi yang peliknya, diorang tak nampak langsung kelibat Sharon tau. Yang hanya ada just Bobby je keluar masuk. Pada 25 Oktober 1996, polis berjaya mendapatkan warang geledah di rumah kediaman Bobby. Tetapi pada masa polis pergi serbu tu, Bobby pula dekat tempat kerja. Polis pun tak boleh buat apa juga. Polis tak ada sebab nak pecah masuk rumah orang suka-suka tau, walaupun ada waran. So polis pun usahlah ke dekat kawasan sekeliling rumah. Memang barai gila geng, penuh dengan sampah sarap. Polis cuba juga cek salah satu tong sampah tu. Dekat dalam tong sampah tu lah polis terjumpa wallet dan baju milik Sharon. So bila polis dah ada sebab nak pecah masuk, diorang tak tunggu lama geng. Habis barai pintu diorang kerja kan. Dekat dalam rumah, diorang menjumpai beberapa alat mainan dewasa dan juga barangan yang dipercayai milik Sharon. Ada juga polis jumpa bahan-bahan terlarang dan beribu-ribu CD movie dewasa. Tetapi benda yang membimbangkan adalah di pekarangan luar rumah, polis terjumpa satu kawasan tanah yang baru je dikambus. Diorang tak payah korek lama pun. Mayat Sharon ditemui dalam keadaan separuh mereput dekat dalam tu. Masalah si Bobby ni, dia tanam dekat kawasan open tau. Hanya 75 kaki je daripada rumah dia. Kalaulah si Bobby ni tanam dekat hutan belakang rumah, polis mungkin susah sikit nak jumpa. Tetapi nak buat macam mana kan? Dia bukannya pembunuh bersiri. Dia pun tak plan kot nak membunuh. Pada hari yang sama, polis telah menahan Bobby dekat tempat kerja dia. Menurut Jabatan Polis, ini adalah penangkapan yang pertama dibuat hanya berdasarkan bukti yang polis jumpa dalam email suspek. Semasa dalam sesi soal siasat, Bobby mengatakan yang dia tak berniat pun nak menamatkan nyawa Sharon. Sharon dengan rela hati menyuruh Bobby ni melilitkan tali dekat leher dia. Bukan tu je guys, permainan dewasa yang polis jumpa dekat dalam rumah Bobby tu sebenarnya adalah milik Sharon. Semasa Sharon diikat, Sharon menyuruh Bobby melakukan apa saja yang dia nak kat atas diri dia. Diorang buat benda ni selama berhari-hari. Tetapi pada hari ketiga, entah macam mana entah, setelah beberapa round bermain, Bobby tak sengaja telah mencekuh Sharon dengan terlalu kuat pula. Dan disebabkan inilah Sharon meninggal dunia. So basically Bobby mengatakan yang kematian Sharon ni adalah tak disengajakan. Menurut program bela yang mewakili Bobby, pada masa semua ini terjadi, dia berada dalam pengaruh bahan terlarang dan dia tak perasan dia telah menarik tali di leher Sharon dengan terlalu kuat. Mayat Sharon telah dihantarkan ke autopsi. Menurut daripada pemeriksaan, mendapati yang Sharon ni mati akibat dicekuh. Di badan Sharon terdapat kesan-kesan lebam dan juga terdapat luka di bahagian private. Terdapat juga kesan luka di pergelangan tangan dan juga kaki mangsa. Dan yang bestnya, luka tu seperti mangsa digantung dan dibiarkan dalam keadaan tu dalam tempoh yang lama. Masa kematian adalah pada 16 Oktober, 3 hari selepas Sharon sampai di rumah Bobby. Dalam satu sesi interview, ketua forensik mengatakan yang bukti yang diorang temui ni sama dengan dakwaan yang diberikan oleh suspek. Gila weh, tak boleh brain macam mana seseorang boleh dengan merela hati diseksa selama 3 hari. Padahal Bobby dengan Sharon ni tak pernah kenal pun, tak pernah berjumpa pun, hanya sembang dekat online je. Tetapi berdasarkan bukti yang polis dah temui, apa yang berlaku ni bukan aksiden tau. Benda ni dah dirancang lama dah. Tak kisahlah sama ada rela atau tak, ini adalah pembunuhan dengan niat, first degree murder. Kalau didapati bersalah, ada kemungkinan
mana suspek mungkin berdepan dengan hukuman mati dengan menggunakan suntikan. Bobby telah ditahan atas pertuduhan first degree murder dan tak diberikan peluang untuk diikat jamin. Pada 26 Oktober, Hakim Beverly Bill mengarahkan satu perintah gag order untuk mereka yang terlibat. Gag order ni bermaksud semua yang terlibat tak boleh cakap apa-apa pun dekat media. Media pun tak boleh melaporkan apa-apa yang terjadi ni secara terperinci tau. Abang boy tak sure lah kenapa. Ada kemungkinan Bobby ni adalah pekerja kerajaan kot. Entahlah. Itu pun sebenarnya menjadi sebab kenapa abang boy tak banyak gambar pasal kes ni. Even gambar Sharon pun tak banyak guys. Walaupun dengan perintah gag order, media masih lagi melaporkan apa yang terjadi. Tapi of course lah tak banyak sangat info. Media yang melaporkan kes ni pun pandai. Diorang tak fokus dengan apa yang terjadi tau. Instead, diorang more fokus tentang bahayanya internet. Kematian Sharon menjadi perdebatan tentang censorship berkenaan dengan website-website terlarang ni. Sekurang-kurangnya, kena ada pantauan untuk website-website dewasa, especially yang ganas-ganas ni. Dalam pada masa yang sama pula, ada juga pihak yang mengatakan internet adalah satu alat untuk mereka bebas menjadi siapa pun. Diorang boleh share minat diorang dengan orang yang mempunyai kepala yang sama. Ada satu terma psikologi yang bergelar Mardi Gras Phenomenon, di mana seorang boleh jadi siapa saja dekat dunia internet ni. Dekat dunia reality, dia mungkin seorang yang nerd dan kuat study. Tetapi dekat online, dialah yang terpaling-paling. Banyak kan kita tengok contoh-contoh macam ni. Kes Sharon ni telah membuka mata masyarakat tentang bahayanya nafsu pelik ni tanpa ada pantauan. Kalau korang nak tahulah, di US dalam setahun, purata seramai 250 orang mati akibat aktiviti gatal-gatal yang melibatkan mencekuh atau lebih dikenali sebagai autoerotic asphyxiation. And get this, kebanyakan daripada kematian ni adalah aktiviti yang dilakukan kepada diri sendiri. Bermakna dia seorang-seorang je yang buat. Abang boy tak nak describe lah satu persatu apa yang diorang buat. Sebab Abang Boy percaya informasi ni sebenarnya adalah double-edged sword, pedang bermata dua. Dia boleh digunakan untuk kebaikan, ada juga yang menggunakan ke arah benda yang tak elok. Benda yang Abang Boy bahas ni sebenarnya bukan baru. Dah berapa banyak dah kes yang melibatkan aktiviti gatal-gatal secara ganas-ganas. Pada diorang, selagi diorang tak sakit tu, selagi itulah diorang tak puas. Ada juga golongan yang selagi tak sakit ke orang, selagi tu dia tak puas. Macam dalam kes Sharon dan Bobby ni lah. Seorang nak disakiti dan seorang pula nak menyakitkan. Kalau kita kaji, Bobby ni sebenarnya pernah mengalami trauma semasa dia kecil. Menurut satu sumber, dia pernah diserang secara gatal-gatal semasa dia masih kecil lagi. Pada Sharon ni pula, dia develop minat dengan benda-benda ganas ni sejak dia berkecimpung dengan dunia internet marketing. Sepanjang hidup dia dikongkong dan tak pernah terfikir pun dengan aktiviti pelik-pelik ni. Tetapi sejak dia didedahkan dengan sisi gelap internet, dia terus sangkut. Dah macam culture shock dah. Percaya atau tak, kes kematian Sharon ni bukan yang pertama tau. Rekod pertama pasal benda ni adalah pada tahun 1791. Seorang komposer muzik yang bernama František Koswara yang berasal daripada Prague. Dia dikenali dengan lagunya The Battle of Prague. So pada satu hari dia telah mengupas seorang kupu-kupu malam yang bernama Susanna Hill untuk mengikut kemahuannya semasa melakukan hubungan intim. Tetapi Susanna ni tak tahu yang permintaannya bukan kaling-kaling geng. Selepas satu round, František menyuruh Susanna ni untuk memotong adik dia pula. Terbutang mata Susanna ni. Dah kenapa kan? František berjanji untuk membayar lebih untuk tu. Tetapi Susanna ni menolak. Last-last František meminta Susanna untuk mencekuhnya dengan tali. Selepas dipujuk-pujuk, last-last Susanna bersetuju. Entah macam mana tah, František terbunuh semasa melakukan aktiviti tu. Susanna kemudiannya ditangkap. Tetapi kan, pertuduhan tu digugurkan disebabkan Susanna hanya mengikut kehendak customer je. Hakim mendapati yang Susanna ni tak bersalah atas tuduhan membunuh. Tetapi dalam kes Bobby ni pula, dia dah plan berbulan-bulan dah dengan Sharon. Tak kisahlah sama ada Sharon ni rela dibunuh ataupun tak. Salah tetap salah. Tetapi pertuduhan tu dikurangkan daripada first degree murder kepada voluntary manslaughter. Abang Boy tak berapa faham sangat diorang punya terma ni. Tetapi basically, kalau didapati bersalah atas pertuduhan baru ni, hukuman Bobby ni ringan sangat. Paling maksimum dia boleh pergi adalah 17 tahun. Pada 27 Januari tahun 2000, di dalam perbicaraan, Bobby mengaku bersalah atas pertuduhan voluntary manslaughter di samping 6 pertuduhan manipulasi gatal-gatal dan juga pertuduhan menyimpan video dewasa yang terlarang. Bobby telah didapati bersalah dan dihukum penjara selama 53 bulan atas pertuduhan membunuh Sharon. Dan ditambahkan pula 26 bulan atas pertuduhan memiliki bahan terlarang. Dan plot twist dia adalah tempoh hukuman ni bermula daripada saat dia ditahan masa menunggu perbicaraan tu. So basically 6 tahun 6 bulan Bobby dijadualkan untuk dibebaskan pada 20 Februari 2002. Tetapi ada plot twist lagi satu. 2 minggu sebelum dia dibebaskan, Bobby mengalami serangan jantung dekat dalam bilik sel dia. Dia telah diisytiharkan mati pada pukul 1 pagi di hospital Spruce Pine di North Carolina. Pelik tu manusia ni. Macam-macam nafsu pelik. Rasanya Abang Boy dah bahas 3 kes berturut-turut pasal nafsu pelik-pelik ni. First pasal kena askar yang
obses pasal Spenton. Dan sebelum ni pula pasal presiden gereja yang gila-gila nak seksa orang. Kali ni pasal jerut-jerut pula. Abang Boy nak share korang lah satu cerita. Abang Boy pernah kenal seorang mamat ni dulu. Pernah rapat jugalah. Tapi dia ni ada minat pelik. Dia suka dengan orang perempuan yang memakai track bottom. Dia share dengan kawan-kawan kita orang yang dia curi track bottom jiran hanya semata-mata untuk dia bersenam sendirian dengan tangan kanan dia. Kalau korang faham tu, korang faham lah senaman tangan kanan tu macam mana. So anyway, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Korang ada tak nafsu pelik-pelik macam ni? Ataupun ada kenal sesiapa? Seperti biasa, kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.